Saudara Anthony Loke beliau menyanggah kenyataan Datuk Ismail Sabri. Cuma saya katakan, kalau boleh di kalangan pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan, berhentilah daripada menyinggung sesama sendiri. Apabila anda mengeluarkan kenyataan, maka sudah pasti akan disahut oleh rakan dalam ikatan bersama. Sekarang ini yang menjadi isu besar yang selalu dimainkan apabila dari Pakatan Harapan mereka menonjolkan isu tentang pengampunan Datuk Seri Najib. Kenapa tidak kita semua berlapang dada, tunggulah. Tak payah bagi komen. Tak payah memberi alasan begitu, A ke B ke. Kadang-kadang apa yang anda nyatakan tak betul. Tak betul sama sekali. Jadi bagaimana mungkin rakyat nak mahu dikelabukan pemikirannya dengan kenyataan-kenyataan yang kadang-kadang dilihat seperti berbau fitnah. Akhirnya warga UMNO macam warga UMNO macam Dr. Fuad Zakasi, dia akan menjawab. Bila dia menjawab, akhir berlakunya perselisihan. Ini yang kita tak mahu, saudara. Keadaan sekarang ni dah cantik, dah molek. Kita sama-sama bersatu tenaga untuk membantu kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menangani derita rakyat ini dan melakukan kepelbagaian usaha. Jangan dilakukan sabotaj. Jangan diwujudkan suasana yang tidak menentu. Sebab itu saya bersetuju dengan pandangan daripada Menteri Besar Perak, Datuk Syarani. Sekarang ni orang Perak kata termongeh-mongeh lah. Termongeh-mongeh bila Datuk Seri Syarani mengatakan bahawa bekas ahli UMNO tidak perlulah mencampuri urusan parti jika hanya berniat untuk mengadu domba serta mencetuskan provokasi dalaman parti. Ini saya tahulah bahawa Datuk Syarani merujuk kepada kenyataan Makdum itulah, saudara. Dia kata bahawa kerajaan perpaduan kerajaan yang pimpin Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh bertahan walaupun tanpa UMNO. Ini semua ni provokasi, saudara. Matlamatnya supaya antara ahli warga Parti Keadilan tidak yakin kepada UMNO. Tidak ada rasa kecintaan sama sendiri. Ini yang cuba dilakukan bila dia mengatakan bahawa ni Parti Keadilan bersama dengan DAP, bersama dengan Amanah mampu walaupun tidak ada UMNO untuk meneruskan kerajaan hari ini. Untuk apa anda mengeluarkan kenyataan begitu? Tidak lain tak bukan nak bagi tahu orang keadilan tanpa UMNO pun korang boleh tubuh kerajaan lah. Itu maksudnya. Tapi apakah kerajaan ni ahli-ahli pemimpin dalam Pakatan Harapan sedar bagaimana peranan UMNO membolehkan wujudnya kerajaan pada hari ini? Jadi tak payah. Sebab itu kata Datuk Syarani selaku Ketua Pengurusi Perhubungan Perak, Datuk Seri Syarani menegaskan UMNO bukan bersikap sombong apabila enggan melayan kritikan yang dibuat oleh bekas ahlinya. Tetapi UMNO tidak mahu itu menjadi satu proses untuk mengadu domba dan provokasi. Dia kata agak sukar apabila kita ni ketika orang di luar UMNO yang banyak bercakap mengenai parti kita. Jadi katanya kalau dah bukan jadi ahli UMNO, tak perlulah masuk campur hal UMNO. Itu kenyataan yang benar, saudara. Ini ditujukan kepada budak tu lah, budak mata sepit tu, saudara. Saya nak sebut nama pun malas, saudara. Jadi dia kata, okey, kalau betul lah nak beri pandangan, terima kasih lah. Sebab katanya masih ramai yang berminat dengan UMNO. Kalau mereka tak berminat dengan UMNO, mereka tidak akan mengeluarkan kenyataan. Begitulah keadaannya, saudara. Di mana saya melihat kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak, akhirnya orang yang buat kenyataan itu termongeh-mongeh. Hari ini, saudara, saya cakap terus terang. Terus terang saya katakan kalangan mereka yang mengeluarkan kritikan terhadap kerajaan perpaduan, mereka semakin hampir untuk menggigit jari. Yang terketar-ketar pada saya, mereka terketar-ketar kerana sedang diburu untuk disiasat oleh SBRM. Kalangan mereka juga sudah pun berantakan sama mereka kerana mereka menyalahkan kalaulah waktu awal mau ditubuhkan kerajaan dulu selepas pilihan raya yang ke-15, kalaulah pimpinan dalam Perikatan Nasional bersetuju untuk menubuhkan kerajaan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, tidaklah terjadi cacah merba dan bercempera hari ini. Hari ini keadaan mereka bercempera, saudara. Masing-masing diburu, diulit ketakutan. Tidurnya tidak lena, saudara. Malam-malam terngiang-ngiang. Apakah mereka akan dipanggil oleh pegawai daripada SPRM untuk melakukan siasatan? Itu yang sedang dilakukan oleh mereka untuk memastikan tidak ada kestabilan dan melakukan onar. Matlamatnya lain tak ada. Supaya kononnya Datuk Seri Anwar Ibrahim ni give up. Saya kata salah orang lah. Datuk Seri Anwar Ibrahim dia tak akan give up.
Dia akan menentang siapa saja. Dan macam-macam cerita yang kecil-kecil. Malahan saya tengok gambar Kak Wan pakai kasut bata, isteri Perdana Menteri pakai kasut bata pun jadi isu. Saya geleng kepala, saudara. Ini trupa-trupa yang bagi saya yang sengit kepala otaknya. Kalau isteri Perdana Menteri hanya dia Datuk Seri Dr. Wan Azizah, bukan saya nak puji, yang saya kenal dari dulu lagi, saudara. Dia orang yang begitu go to the ground. Apa salahnya dia pakai kasut bata yang sesuai pada kaki dia. Sebab itu sekarang ni saya setuju dengan ruang waktu. Kita harus teguhkan perpaduan dan kemaskan barisan. Ini yang paling penting. Di Muazzam, daging lembu lokal ringgit Malaysia RM31 sekilo. Itu di Bandar Muazzam. Itu laporan saudara Syerik Syarani. Terima kasih saudara Syarani. Saudara Ramzul, ada menu baru, rendang daging simen. Ini saya tak tahu. Saya fikir beginilah, saudara. Memang kadang-kadang rakyat melontarkan kenyataan yang seolah menyindir dan sebagainya. Saya rasa suasana itu tak sesuai pada kita, saudara. Salam Mak Syah. Salam akhir Ramadan. Salam Aidilfitri. Moga sihat selalu. Memang kita harapkan. Sebab bagaimana Saudara Rizana Cik Ani, pasar kajang tadi, daging import RM20 untuk 1 kilo. Lembut dagingnya katanya. Itu Rizana Cik Ani di pasar kajang. Saudara Sri Rahim, rumah terbuka rahmah untuk rakyat pasti mewah dan meriah untuk tahun ini. Wallahualam bisawab, saya tak dapat nak bagi gambarannya, saudara. Tapi bagi saya, laporan yang saya terima ada harga mahal, harga murah. Jadi yang mana mahal kita bagi tahu supaya dicatat oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Hal Pengguna. Harga daging adalah harga kawalan, dan kalau ada yang menjual lebih dari harga kawalan, boleh dapat tindakan. Benar Saudara Muhammad Razi bin Omar. Itu memang benar. Sebab ia termasuk dalam harga kawalan. Ayam, daging, Saudara Ismail Noh, daging import RM24 di daerah Muar, Tangkak, Johor. Alhamdulillah. Setara teman-teman yang tinggal di Muar, di Johor, kalaulah dia tiba-tiba ada di Parit Sulong ke, jual daging lebih daripada RM24, boleh bertanya kenapa di Muar harga murah. Dan saya harap ini pegawai di Kementerian Perdagangan Negeri dan Haiwan Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna dapat memantau sepenuhnya. Terima kasih Saudara Ismail Noh memberi laporan yang begitu lengkap. Saya haraplah teman-teman yang lain di daerah lain, saya tak tahu. Saudara Muhammad Asyir, apa khabar saudara? Saudara Awaluddin Nas. Jadi saya sebenarnya ada. Cuma saya nak bertanya pada menteri daripada UMNO ataupun timbalan menteri UMNO, kenapalah tak disantuni warga-warga daripada media sosial. Yang disantuni hanya media mainstream. Mainstream itu maksudnya daripada RTM, daripada Bernama, daripada Utusan, daripada Berita Harian, ataupun Arus Perdana. Tapi sedangkan memang kita tak boleh menafikan dalam dunia tanpa sepadan ini, saudara, pemain-pemain media sosial begitu laju dan mereka juga perlu disantuni. Jangan begitu. Kalau ikut sembang katanya tak pentas, menyatakan kali bahawa media sosial penting, tapi dah sampai hujung puasa katanya tak ada pun. Kepada semua pelayar, jika ada kawasan yang harga barang keperluan raya harga tinggi, sila nyatakan nama tempat. Kerana live ini juga ditonton oleh pihak berwajib. Saya nak bagi tahu saudara, saya harap sila nyatakan di mana kawasan, pasar mana, supaya besok pagi, saudara Muhammad Kamal, kenapa harga lain, kerajaan standard kan, harga seluruh negara. Kerajaan berusaha, sebab itu pengumuman telah dibuat. Datuk Seri Salahuddin Ayub telah pun menyatakan bekalan, bahan makanan cukup dan harga terkawal. Tetapi masih lagi ada peniaga. Ya, Saudara Azmi Nordin di Bagan Datuk, daging tempatan, daging Batang Pinang RM40 sekilo. Daging biasa RM38 sekilo. Tulang RM36 sekilo. Gearbox RM20 sekilo. Saya harap Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Haiwan Pengguna pergi segera masuk pasar di Bagan Datuk. KBDNK Taiping tak turun padang ke cek kedai untuk runcit mamak harga Yahudi katanya. Ini satu hal lagi tu. Saudara Eddie Mai, saya haraplah saudara masukkan segera supaya anda membantu teman-teman kita. Saudara Intan Zalinda, Puan Intan Zalinda, apa khabar anda? Saya matlamat kita live ini untuk sehari dua hari ini untuk melaporkan kepincangan kebejahatan. Bukan nak tunjuk hero saudara. Sebab saya nak menjadikan kita ini sebagai saluran untuk rakyat menyatakan kekecewaan, menyatakan kebenaran, menyatakan apa yang berlaku. Saudara Hazirah, dekat Kedah daging tempatan biasa sekilo RM39. Itu di Kedah ya, saya di mana ya, tak tahu. Suara Tasnem, Semas.
Dan Rosli Rahim, ladang sawit kena ganti dengan ladang jagung. Baru harga ayam boleh turun. Saya tak nampak begitu, saya. Saya tak nampak begitu, Zah Rosli. Asalkan ada usaha untuk kita mempertingkatkan sektor pertanian. Saudara Maruzik Yasid beli daging import RM16.99 dekat Pontian. Lagi murah. Saudara Maruzik Yasid dia kata dekat Pontian RM16.99 daging import. Sekilo ni kot ataupun setengah kilo. Saudara Muklis Lis harus dipantau seluruh negara, jangan makan gaji buta. Ni saudara Muklis Lis, beliau menzahirkan harapan. Saudara Muhammad Harmi, Assalamualaikum, dan sahabat-sahabat semua, salam satu Malaysia. Saudara Hazirah dia kata Kedah dekat Jitra ya tadi. Harga daging tadi tu dekat Jitra. Cik Awang, grup kita hari apa nak buat open house? Kita orang nak datang ni. Tak serau saya boleh, tak ada masalah. Saya terbuka, sentiasa terbuka. Saudara Roslan Elias, di Pasar Segamat, daging lembu tempatan RM28 sekilo. Terima kasih Saudara Roslan Elias di Pasar Segamat, RM28 sekilo. Jadi di sinilah saya katakan bahawa para pegawai perdagangan dalam negeri dan pengguna peringkat negeri, laporan yang begini penting. Segamat harga ni macam mana boleh berlaku? Ayam pencen RM15 sekilo tapi kurus kering Razak Berjaya. Saya tak tahulah saudara macam mana yang anda laporkan daging ayam pencen. Ayam pencen ni ayam yang dulu bertelur tapi dah tak boleh betul lagi, pencen lah tu. Terima kasih Puan Hazira di Kedah, dia kata dekat Jitra. Terima kasih Tuan Bulan, Makcik Cah, saudara Diri Duri, saudara Muhammad Hamzah, daging segar di Pasar Tapah RM38 sekilo. Daging cincang minggu lalu RM30, tapi hari ini RM32 sekilo. Ini laporan saudara Muhammad Hamzah Abdil. Jadi saudara, saya mengharapkan agar saya dapat laporan sebegini. Admin sentiasa mencatat supaya benda ini kita nak bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan awal pengguna agar harga dapat dipantau supaya kita dapat melaksanakan harga yang standard. Tak mahu lagi lah rakyat yang terpedaya, rakyat yang tertekan. Sebab kena ingat, kerajaan ini adalah kerajaan mahu menangani derita rakyat. Saudara Muhammad Razif Omar dekat PJ pergi ke SMB Frozen. Memang ada kategori daging yang murah, pejal cuma RM16, batang pinang RM39. Ini di Pilihan Jaya di SMB Frozen. Di mana dia SMB Frozen? So Abdul Malik Ahmad, Alostak. Hutan kampung katanya. Ayam RM10.30. Daging RM39 1 kilo. Ini di hutan kampung di Jitra lah ya saudara, di Abdul Malik. Kalau hutan kampung rasanya di Jitra. Saudara Sek Kedah, daging segar RM40 sekilo. Dia saudara, saya melihat beginilah gambarannya. Kak Minah daripada Terengganu, RM36 daging di Terengganu. Daging apa tu Kak Minah? Brother Jimmy, harga daging dan ayam mahal tahun ni. Kita rakyat Marhain buat rendang ikan kering je lah, jimat dan boleh tampung bagi keluarga ramai. Saudara, saya harap dapat laporan begini. Saya amat berterima kasih respon daripada anda supaya kaki tangan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Awal Pengguna dapat memantau keadaannya. Saudara Azizul, rakyat Malaysia perlu bijak membeli. Itu saja, jangan kita beli di kedai yang mahal, cari kedai lain dan tengok info macam mana saudara. Rain Azman nak balik Kedah tak ada ayam. 1 juta rakyat di Kedah nanti dijaga tak ada air. Begitu di Kelantan sekarang ni mereka telah pun menempah untuk tidur di hotel. Muhammad Hashim Muhammad Din, Rosli Rahim, harga ayam turun tapi harga minyak masak pula naik. Kalau ladang sawit diganti ladang jagung. Itulah pandangan saudara Muhammad Hashim Muhammad Din. Dia kata Rahim, kalau tak ada kelapa sawit harga ayam turun, jadi naik pula lah harga minyak sawit pula. Saudara Mat Kelana, saudara Whitestone, saudara Anwar Bidin, saudara dah jadi sesi harga daging lah pula ni Anwar Bidin. Nak saya memilih untuk hari ini. Saudara Ramli Karim, salam di Melaka dan di Semabuk. Harga daging lembu tempatan RM40 1 kilo. Daging batang pinang RM46. Saya berhasrat untuk menjadikan ruangan saya ini saudara adalah tempat aduan rakyat. Cuma kerana kita nak menyambut puasa ni, saya panjangkanlah untuk masa-masa yang akan datang. Sebab tu segmen saya, kita ada segmen. Segmen awal kita menceritakan apa saja yang dialami rakyat. Kemudian baru kita ulas tentang politik. KPDNK kena nombor hotline untuk report. Saya setuju.
pandangan Edimai, KDNK kenalah memberi nombor hotline supaya dapat warga kita menghantar kiriman di mana harga barang mahal dan sebagainya. Kalau kita tak ada begitu, susah kita nak mantau ke semua harga-harganya, saudara. Seremban Jamaluddin Abdul Rahman, seremban daging lembu RM40. Mahal. Saudara Mazhar Mustafa, di Bintulu daging batang pinang RM120 sekilo. Ya Tuhan. Siapa yang menghantar ni? Sila bagi nama. Terkejut saya, tak kalah RM120 harga batang pinang. Antagonis. Apa cerita ni? Cerita harga daging je 30 minit. Benar, saudara. Saudara jangan marah. Saya malam ini nak cerita untuk penjelasan. Ini gambarannya, saudara. Bahawa benar-benar hutan kampung dalam daerah Kota Star, bukan Jitra. Terima kasih, Saudara Adnan. Saya orang Kedah betul tak tahu juga rupanya hutan kampung. Saya ingat hutan kampung di dekat dengan Jitra. Okey, saudara. Norma, sekarang banyak tempat tiada air atau gangguan bekalan air, Saudara Adnan. Itu keadaan. Saya harap, saudara, kalau boleh lah, hantar kiriman sebab kita nak buat penyelesaian dan kita nak beri pandangan. Baru kita dapat tahu sekarang ni. Artinya, yang paling penting dalam saat-saat ini, saudara, ternyata Kementerian Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna gagal menangani senarai harga barang makanan supaya dapat standard. Harga berbeza-beza. Ini bukti, bukan saya.